Yang kedua, persoalan tentang jamuan makan, ataupun kita kata kenduri arwah lah. Kerana ada disebut dalam kitab kitab Imam Syafi'i sendiri, wa akrahu ma'tam wa hiya jama'ah wa in lam yakul lahum buka fa inna dhalika yujaddidul hazan wa yukalliful ma'unah. Dan aku tidak menyukai majlis ma'tam, iaitu adanya perkumpulan, perhimpunan, walaupun tak berlaku pada mereka perbuatan menangis, kerana perbuatan itu akan mengembalikan kesedihan dan menambahkan bebanan. Jadi Imam Syafi'i kata, selepas kematian aku tak suka ada perhimpunan. Jadi perkataan maktam ini adalah biasanya perkumpulan, perhimpunan orang-orang yang dilakukan kebiasaannya akan menambahkan kesedihan dalam perkumpulan mereka. So kita nak bayang, benda yang dilarang oleh Imam Syafi'i ini adalah perbuatan amalan jahiliah dulu. Amalan jahiliah dulu, bukan jahiliah dululah. Sekarang pun kalau orang agama bukan Islam, mereka bila ada kematian, mereka akan buat perkumpulan. Kalau orang jahiliah dulu, dia nak tahu orang yang meninggal dunia tu baik tak baik, bagus tak bagus, orang kenal ke tidak jasa dia. Majlis perhimpunan ni orang menangis. Nangis, betul-betul menangis. Sehingga orang tu jadi gila pun ada. Kerana sedih dia mati, orang sampai mencari baju, pukul kepala pasal sedih dia meninggal dulu. Ini amalan jahiliah dulu. So Nabi tak benarkan. Sebab tu antara Nabi tak benarkan ziarah kubur pasal ni. Antara sebab Nabi tak benarkan perkara-perkara amalan jahiliah yang menzahirkan ketidakredaan di atas takdir kematian seseorang. Sebab tu tak benarkan. So kita kata balik, kenduri arwah ada ke benda-benda macam ni? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan au adaman. Hukum itu mestilah berdasarkan ilah dia. Dia berpusing di antara ilahnya, sama ada ilah ada atau tak ada. Sekarang yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dia tak suka ni, kalau ia menyusahkan si mati, keluarga si mati, ataupun menyebabkan ada tak timbul balik kesedihan. Kita tengok contoh agama lain kan. Kalau ada kematian, seorang demi seorang naik. Mula-mula ahli keluarga naik, mak ke ayah ke anak ke naik. Lepas tu kawan rapat naik. Lepas tu jiran naik. Lepas tu bos naik. Naik buat apa? Berucap. Dia dulu pernah bantu saya begini. Orang menangis, orang sedih. Pernah tengok dalam TV? Kalau saya pernah tengok ada satu lagi agama lain di suatu tempat, mereka ada khidmat, satu servis perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan ni hanya kerja dia dipanggil majlis-majlis macam ni untuk menangis. Lagi dahsyat dia menangis, lagi profesional dia bekerja. So perempuan ni diupah untuk menangis majlis-majlis macam ni. Ada tak berlaku luar negara? Ada. Tak kira lah negara bukan Islam, ada lagi amalan macam ni. Islam je tak ada. So kita nak tanya, kenduri arwah ada ke macam tu? Tak ada. Jadi macam mana kita nak hukumkan sesuatu yang tak sama kepada sesuatu amalan yang dilakukan, bahkan nak dikatakan sebagai maksiat? Tak boleh. Memang dalam setengah kitab, contohnya dalam kitab Syekh Daud Al-Fatani, dalam kitab Buyatul Tulab, menyebutkan dan makruh lagi bid'ah bagi orang yang kematian membuat makanan, menyerukan segala manusia atas memakan dia, sama ada dahulu daripada menanam dia dan kemudian daripadanya, seperti yang diadatkan kebanyakan manusia. Dan demikian lagi makruh lagi bid'ah bagi segala yang diserukan dia memperkenankan seruannya. Oh, kita kata macam kenduri arwah dah ni. Si mati, keluarga si mati panggil orang buat jamuan makan, kemudian panggil orang lain mari makan juga. Maka hukum di sini dia kata makruh dan bid'ah. Dan disebut yang terakhir disebut makruh lagi bid'ah juga orang yang pergi tempat yang diserukan itu. Maka kita pun dengar orang-orang kata yang kamu duk buat kenduri arwah ni, Syekh Daud Fatani pun larang.
Syekh Daud Fatani, ulama Jawi pun larang. Yang pergi kenduri arwah siapa? Ni budak-budak pondok, budak-budak madrasah. Dia mengaji kitab apa? Kitab Syekh Daud Fatani. Dia tak ikut apa Syekh Daud Fatani kata. Gitu kan? Adakah orang yang belajar tu tak tahu daripada orang yang tak belajar? Orang pondok belajar kitab ni. Saya belajar dulu. Tapi ulama-ulama kita bukan terang kenduri arwah. Kerana dia bukan hukum ilahnya sama, tak sama. Sebab bagi pengharaman, sebab bagi kemakruhan, mesti ada ilah. Kalau ilah tak sama, dia tak jadi haram. Kalau ilah tak sama, dia tak jadi makruh. Lepas tu kita tengok kitab Jawi, dia senada dalam menghukumkan makruh ni. Contohnya dalam kitab Bahrul Wafi. Dan makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan yang diserukan manusia atas makanan dahulu daripada ditanam mayit, dan kemudian daripadanya seperti telah berlaku adat, demikian lagi makruh lagi bid'ah bagi segala mereka yang diserunya memperkenankan seruannya. Apa yang disebabkan dia dimakruhkan? Kerana orang panggil nak makan jamuan, majlis keramaian. Itu yang dimakruhkan. Majlis keramaian, faham tak majlis keramaian? Orang nikah buat majlis, orang sunat buat majlis, orang dapat rizak cemerlang buat majlis, naik pangkat buat majlis. Itu majlis keramaian. Orang panggil apa? Majlis kesyukuran, majlis keraian dan sebagainya. Maka itulah yang dimakruhkan. Pasal apa makruh? Pertama, apabila berlaku kematian, dia bukan satu perkara menggembirakan. Kematian bukan satu perkara yang menggembirakan. Menjamu makanan disunatkan ketika majlis-majlis apa dia? Yang menggembirakan. Jadi tiba-tiba ada orang buat majlis jamuan makan ketika kesedihan, maka dihukum makruh lagi bid'ah. Pasal apa? Syariat mengatakan bahawa disunatkan untuk mengadakan jamuan pada perkara yang menggembirakan. So, perkara yang bersalahan dengan perkara sunnah, dia akan jadi makruh. Apa yang jadi bersalahan? Iaitu buat majlis keramaian, buat jamuan makan ketika majlis kesedihan. Ketika ada kesedihan, maka dihukumkan makruh. Itu yang disebut dalam kitab-kitab Jawi kita. Bukan kenduri arwah yang kita buat. Sebab asas kenduri arwah bukan majlis keramaian. Cuma orang datang untuk menghadiahkan dan sedekah kepada si mati. Baca Al-Quran, baca Yasin, baca itu dan ini untuk sedekahkan pahala pada si mati. Pada masa yang sama, diambil kesempatan, dah orang ala-ala datang, kita hadiah pada dia lah. Nak hadiah pada orang tak kenal pun tak ada masalah. Cuma nak hadiah pada orang yang tolong bacakan itu. So tak ada masalah. Jadi sebab itu kita sebut kenduri arwah, nama je kenduri, tapi dia bukan majlis keramaian. Dia dilakukan untuk keluarga si mati menghadiahkan pahala sedekah makanan itu kepada orang ramai. Adapun yang dilarang, yang pertama amalan jahiliah, iaitu buat majlis untuk mewujudkan dan membaharukan perasaan sedih. Itu ada dalam agama-agama lain ada. Kalau kita pergi ke agama-agama lain, ada majlis kematian, orang menangis. Kita tengok pasal apa menangis. Rupanya kalau orang tu mulia di sisi masyarakat, orang ramai akan menangis. Ini Islam tak benar kan? Yang kedua, majlis kenduri-kenduri ini hanya dibenarkan pada perkara yang menggembirakan, tidak dibenarkan pada perkara yang menyedihkan. Habis itu, kenduri arwah adakah satu majlis kesyukuran? Bukan. Dia hanyalah sedekah yang dilakukan oleh ahli keluarga si mati. Maka Imam Mula Ali Al-Qari menyebutkan ianya dibolehkan dan tidak ada masalah untuk kita mengamalkan sedemikian. Jadi sebab itulah perkara ini dibenarkan. Contohnya apa yang disebutkan oleh Imam Dawani, wa amma ma yasna'uhu aqaribul mayyit min at-ta'am wa jam'in nasi alaihi fa in kana li qira'atil Qur'an wa nahwiha mimma
yurja khairuhu lil mayyit fala ba'sa bihi wa amma li ghairi dzalik fayukrah. Adapun makanan yang disediakan oleh keluarga si mati dan berhimpun manusia ke atasnya, maka jika ia dilakukan kerana membaca Al-Quran dan seumpamanya daripada mengharapkan kebaikan untuk si mati, maka tidak mengapa dilakukan jamuan demikian. Ini kata ulama. Imam Dawan ini orang Arab, bukan orang mana tak tahulah, tapi bukan orang Malaysia, bukan orang India lah. Imam Dawan ni orang Arab ke orang Iraq ke kita tak pasti. Namun jika dilakukan selain daripada tujuan itu, maka dihukumkan makruh. Buat apa ni? Ada apa ni? Tak ada semalam tu mak saya meninggal, ni ada makan, dah ada kematian, kita buat makan-makan. Tu nak baca Al-Quran ke? Tak, makan je. Ini makruh. Makruh. Letak lagi belon, lilin, nyanyi lagi, makruh lagi, tambah lagi haram pula boleh jadi. Maka sebab itu perkara-perkara itu yang dihukumkan makruh. Adapun yang diamalkan oleh masyarakat kita tidak bersabitan dengan perkara-perkara seperti itu.